Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan membentangkan laporan keselamatan dan kesihatan bagi aktiviti kerja dan menyelangga hawa dingin. Okey, saya adalah Nur Fatihah. Bagi kos pengurusan keselamatan, bagi kos Bachelor in Occupational Safety and Health untuk subjek pengurusan keselamatan kesihatan. Hari ini saya akan menerangkan laporan keselamatan kesihatan bagi aktiviti kerja yang menyangga hawa dingin. Aktiviti yang diberikan adalah seorang pekerja telah membuat pembaik pulih serta penyelenggara penghawa dingin di sebuah bangunan. Pekerja itu adalah seorang perokok tega dan selepas beberapa hari daripada aktiviti kerja tersebut, dia didapati mengalami beberapa simptom dan beliau telah pergi ke hospital dan doktor mendapati dia telah mengalami penyakit pneumonia. Sini saya akan menerangkan itu beberapa jenis penyakit dan apa itu penyakit pneumonia serta hazard, risiko dan kawalan kerja. Hari ini saya akan menerangkan apa itu pneumonia. Pneumonia itu adalah satu penyakit radang paru-paru. Di Malaysia, kita ada 5 jenis penyakit yang memberikan kematian yang tertinggi di Malaysia. Antara 5 penyakit itu, salah satunya adalah pneumonia. Pneumonia menyumbang sebanyak 11.8% daripada kematian. Ini adalah rekod indeks sepanjang tahun 2018. Selain penyakit pneumonia, penyakit ischemic kekal adalah 15.6%, cerebrovascular disease 7.8%, ada transport accident 3.7%, chronic lower respiratory disease sebanyak 2.6%. Kat sini saya akan menerangkan itu apa pneumonia. Pneumonia adalah satu penyakit infeksi yang membuat kantung udara paru-paru itu meradang. Apakah itu penyakit pneumonia? Pneumonia adalah satu penyakit infeksi yang membuat kantung udara paru-paru alveoli itu meradang. Macam mana dia meradang? Kantung alveoli itu ibaratkan oksigen masuk dan kantung alveoli itu udara yang dibawa oleh alveoli itu. Udara oksigen akan masuk kepada alveoli dan alveoli akan bawa ke seluruh badan. Sekarang yang meradang adalah alveoli itu tak dapat udara untuk membawa ke seluruh badan. Itu adalah dipanggil meradang. Dalam pneumonia, kumpulan yang sentiasa berisiko adalah kanak-kanak di bawah 5 tahun ataupun kanak-kanak yang masih lagi tidak mempunyai antibodi yang kukuh, orang tua yang mempunyai antibodi badan yang sudah berkurangan, manakala adalah orang yang mempunyai penyakit kronik seperti kencing manis, jantung yang akan menyumbang kepada penyakit pneumonia. Antara golongan inilah yang berisiko tinggi untuk mendapatkan penyakit ini. Antara penyebab terjadinya pneumonia. Pneumonia ni terjadi apabila organisma seperti kita terdedah dengan bakteria, terdedah dengan virus, itu adalah menyumbang kepada penyebabnya terjadinya penyakit pneumonia. Penyakit ini boleh membawa kepada kematian. Diagnosis ini dikesan apabila pesakit itu mengalami tanda-tanda seperti demam, batuk, kesukaran bernafas serta bernafas dengan keadaan dada yang berdegup kencang. Biasa gejala dan simptom yang dialami oleh pesakit adalah pesakit akan mengalami kulit yang berwarna kebiru-biruan dan sejuk, manakala paru-paru mengalami batuk yang berkahak, bersesak nafas, sakit dada serta batuk berdarah. Otot-otot lain mengalami lemah dan kejang. Vaskular pula mengalami tekanan yang menurun. Jantung akan berdegup laju. Perut akan mengalami loya dan muntah. Sendi-sendi pula akan mengalami sakit sendi. Pencegahan awal atau perawatan awal yang boleh dilakukan adalah ia boleh dicegah dengan vaksin
atau pneumococcus, ataupun jangkitan campak atau proteus batuk kokon yang boleh menyebabkan komplikasi pneumonia. Oleh itu, vaksin untuk penyakit itu mencegah setengah kes pneumonia. Meningkatkan kadar susunan ekflosis selama 6 bulan, mengurangkan asap daripada merokok dan tempat-tempat memasak, meningkatkan tahap nutrisi yang diperlukan badan, sentiasa membasuh tangan serta mengajar orang sekeliling berbuat demikian. Okey, pengenal pasien jenis hazard dalam aktiviti kerja tersebut iaitu aktiviti penyelenggaraan ekol. Okey, hazard yang dapat dikenal pasti adalah dua jenis hazard, iaitu hazard fizikal dan juga hazard kimia. Hazard fizikal adalah kita terdedah kepada aktiviti fizikal yang kepada kesan-kesan fizikal. Contohnya kebocoran gas semasa melakukan kerja-kerja penyelenggaraan. Pekerja terdedah dengan habuk dan persekitaran cemar yang tiada pengudaraan yang cukup. Manakala hazard kimia adalah pendedahan yang mengakibatkan daripada bahan kimia yang mendatangkan keburukan kepada kita, seperti sentuhan ataupun terhidu bahan kimia yang berbahaya. Antara bahan kimia yang digunakan dalam proses penyucian atau penyelenggaraan adalah unique alkyne chemical coil cleaner. Okey, bahan kimia ini bersifat menghakis serta boleh membuatkan bahaya. Okey, faktor risiko mendedahkan kepada penyakit pneumonia. Faktor risiko yang mendedahkan penyakit pneumonia adalah pekerja itu tidak diberikan dedahan latihan bekerja sebelum, selepas dan semasa. Pekerja itu tidak memakai peralatan PPE yang lengkap. Pekerja itu tidak mengikuti safe operating procedure yang disediakan ataupun metod standby yang disediakan. Itu menyumbang kepada risiko untuk mendedahkan pesakit ini kepada penyakit pneumonia. Okey, punca-punca pneumonia. Pneumonia bakteria. Punca-punca pneumonia berpunca daripada 3 jenis pneumonia, iaitu pneumonia daripada bakteria, daripada virus dan mycoplasma. Kebiasaannya pekerja ini adalah terdedah kepada bakteria. Sebab apa? Semasa proses penyucian, air daripada cooler, air yang kotor dan terdedah kepada kimia. So, air itu adalah tempat pembiakan kimia yang menjadikan pesakit ini terdedah kepada pneumonia bakteria. Okey, kita nak jangkitan pula adalah mikroorganisma patogen memasuki paru-paru. Itulah mikroorganisma yang kita panggil tadi adalah bakteria. Bakteria ni akan masuk dan akan hidup dalam nasofaring dan menyebabkan keradangan, dan dia akan berkembang selama beberapa minggu dan beberapa hari. Biasa tempoh inkubasi pneumonia ini adalah 2 hingga 4 hari, di mana tanda-tanda pertama berkembang. Selepas itu, pesakit akan mengalami kegagalan bernafas, akan mengalami sesak nafas, akan mengalami keletihan, jantung berdegup cepat. Setelah pesakit ini mengalami situasi tersebut, pesakit ini perlu direferkan kepada doktor yang terlibat ataupun doktor-doktor yang boleh kemampuan pesakit ini kepada doktor untuk menyelesaikan. Okey, komplikasi pneumonia, infeksi aluran darah. Infeksi aluran darah betul-betul terjadi apabila bakteria masuk ke dalam aluran darah menyebabkan infeksi kepada organ-organ lain. Okey, abes paru-paru ataupun bernanah. Paru-paru tu akan bernanah. Penumpukan nanah bisa menyebabkan terbentuknya abes paru-paru ataupun emphysema. Infusi pleural adalah merupakan keadaan di mana cairan itu memenuhi ruang di antara lapisan pleural, iaitu lapisan yang menyeliputi paru-paru dan rongga. Akhir sekali adalah komplikasinya adalah acute respiratory distress syndrome, iaitu terjadi ketika cairan memenuhi kantong-kantong udara di dalam paru-paru sehingga menyebabkan pesakit tidak boleh bernafas. Seterusnya adalah kita menerangkan peran tindakan pengawasan kesihatan. Sekiranya penyakit ini terdedah kepada bakteria ataupun terdedah kepada benda-benda yang boleh mendatangkan kemudaratan, seperti tadi, pekerja ini perlu dipantau keadaan fizikal pekerja dalam tempoh 7 ke 4 hari. Selepas itu, dalam tempoh itu pekerja didapati mengalami gejala-gejala seperti batuk, demam apa semua, perlu melaporkan kepada penyelia ataupun orang yang bertugas di tempat kerja. Penyelia itu
akan memberikan bantuan awal atau first aid jika diperlukan. Seandainya jika tidak perlukan, pekerja akan kembali bekerja macam biasa. Tapi jika bantuan awal diperlukan, setelah mendapat bantuan awal tu, pekerja itu perlu tengok keadaan selepas tu. Tidak perlu ataupun perlu untuk ke rawatan seterusnya. Jika tidak perlu, pekerja tadi dinasihatkan supaya berehat di rumah dan untuk cuti sementara. Jika perlu pula, pekerja itu dibawa kepada klinik atau hospital berdekatan bagi pemeriksaan daripada doktor ataupun pegawai